Okey, yang baru sampai, tolong buka yoso.net /FP Fundamental Programming untuk daftarkan maklumat kamu di situ. Kita mula 6 suku ya, 12 suku, bukan 12-20, tapi ada yang baru sampai lagi ni. Padahal duduk sini je pun, duduk rumah je pun. Tak apa mungkin kamu. Okey, yang baru sampai please enable webcam dan register di sini. Saya ada bagi dekat WhatsApp address dia, dan tolong apa dan daftar di sini. Semua enable webcam. Okey. Okey, once login, tolong punch attendance di sini. Ada punch button. Untuk hari ini attendance, tolong punch. Tekan ya. Once register dan login ya. Ini yang dah berdaftar dan telah punch attendance warna satu tu mana attend, yang merah tu daftar tapi belum punch attendance. Nur Ain Anshira dan Naufal, tolong enable webcam. Semua orang enable webcam supaya pastikan mereka berada di depan belajar dengan saya. Yang baru sampai, selamat datang. So next class datang awal ya, insyaAllah. Saya start betul-betul on time biasanya. Kemudian tolong daftarkan dekat yoso.net. Saya ada bagi link. Selepas daftar, tolong login. Selepas activation dekat Gmail. Kemudian tolong punch attendance. Sistem UniKL portal tak boleh masuk untuk attendance. Jadi tolong kamu punch attendance di sini. Tekan je button punch ni. So biasa kalau dalam kelas saya akan terus jalan lah. Saya tak tangguh-tangguh lagi. Siapa tak lambat, tertinggal bas lah. Sebab programming ni dia kalau tertinggal awal, memang yang tertinggal kepala tertinggal lah ekornya.
Okay, dah punch. Laporan dah punch. Kita tengok. Ui, panjangnya nama Andus Anis. Hebat. Okey, Nur Anis, terima kasih bagi panjang ni. Okey, tolong punch attendant Nur Anis. Okey, yang baru sampai enable webcam sepanjang kelas ni. Kalau tak ada, anggaplah kamu tak ada dalam kelas ni. Saya terpaksa begini sebab di kalangan lecturer mengadu. Kita bercakap dengan jin ke jin syaitan ni. Bila login dia tinggalkan kami dia kata. So apa kami buat? Kita pakat-pakatlah wajib enable webcam. Kita attendance based on webcam. Sepanjang dia kalau ada, kita kira attendance dia. Kalau tak ada, sabarlah. So siapa yang tak ada webcam, kamu cari webcam. Ataupun bagi dekat handphone tu boleh jadi webcam. Okey, settle. Reload. Refresh. Okey. Aiman, Nur Akil dengan Darwish. Number okey. Okey. Dah semua ya daftar? Ada lagi yang belum daftar ni. Sepatutnya ada berapa? 22 orang. Tapi kenapa jadi 14? 14. Dalam sistem ada 22. So 15. Okey, siapa yang belum ada masalah bayaran, kamu join je kelas saya. Kalau tidak, kamu akan tertinggal. Jangan tunggu dah bayar baru datang. Nyayang ke kamu nanti. Programming tak boleh buat macam tu. Yang awal tu yang penting. Nak faham berikutnya. Sebab kita kawan-kawan, siapa-siapa yang apa ada masalah bayaran, datang je kelas. Okey. Kalau tidak, kamu tertinggal banyak, rugi. Nak kejar susah. Kalau kita akan pakai J5 terus ni. Okay, tak ada lagi apa? Kenapa video saya tak keluar muka saya? Kawan-kawan yang datang baru masuk ni, tolong masukkan orang. Okey, saya tak tahu. Okey, settle lah. Semua dah tahu ya? Saya dah tengok, dah kira assume dah. Sebab saya nak kejar masa ya. Nanti kamu daftar ya, sampai lambat sampai ni. Saya tak boleh tunggu. Ya saya. Saya tak dapat nak login lah yang dah register tu. Saya dah register dah tapi tak dapat nak buka. Dah buat activation tak? Tak. Memang tak boleh minta activation dekat Gmail tu. Kan saya cakap ulang-ulang. Buat activation dulu. Saya ada WhatsApp, saya dah cakap. Saya ada WhatsApp, saya dah cakap. Jadi cuba tengok dekat Gmail tu. Okay, dah tolong punch ya, semua yang dah login tolong punch. So attendance kamu hari ni based on punch yang dalam sistem saya. Sebab portal BMI dah jadi macam cecah merbah dah. Jadi hang semua sistem. Oh, dah dah. Okay, semua Ni saya down ikut semua. bini. Bini kan?
Dah. Relax lah bro. Mana Manish? Aku kat ni. Ini je lah, belajar. Terus. Apa ni? Okay, done. Baik. Okay, settle. Sekarang kita mulakan majlis kita. Pergi ke login dan ke sini untuk lecturer. So untuk student sini. Pertama sekali, bismillah. Pertama sekali yang penting adalah hari ni punya attendance kamu tekan punch. Okay, siapa yang masuk baru kamu tolong bagi tahu punch kan apa admit kan orang. Okay, ini punch button. Once ni kamu boleh tengok report kamu. Okay, attendance kamu based on this one. Yang kedua, kalau kamu nak tukar profile, yang lain semua tak boleh tukar kecuali password. Saya tak benarkan. Kalau nak tukar, bagi tahu saya. Ini current password yang ada sekarang. Ini current password baru nak tukar, type semula dan tekan reset password. Biasa dia akan masuk di Gmail kamu. Tengok dekat Gmail, dia akan ada password sementara. Bukan. Sorry, dia akan masuk password ni lah. Ini kalau kita terlupa baru dia. Maksudnya kalau terlupa password sini, ada di sini button lost password ni. Maknanya dia akan hantar ke Gmail kan, untuk letakkan password baru. Dia akan bagi random password sementara. Nanti kamu masuk semula di sini kat profile tadi, untuk tukarkan password tadi lah. Maksudnya kamu kena masuk di sini untuk tukar password. Apa yang diberi oleh Gmail, masuk sini tukar sini. Okay, itu satu. Yang kedua, saya ada dalam lecture ni, dalam ni saya sediakan nota bersama dengan desktop recording yang saya buat sebelum ni. Walaupun dia tak profesional, memang saya tak ada edit lah. Saya tak mahu edit, saya cakap saya tak record. Tapi insyaAllah dia boleh bantulah. Okay. Dan record yang ini pun saya buat recording dekat Teams ni lah. Kalau ada perlu, boleh tengok dekat Teams ni. Mungkin ada sedikit beza-beza tambah sebagainya. Okay, satu. Yang berikutnya adalah exercise. Okay, untuk belajar programming sama dengan belajar matematik, exactly the same. So belajar matematik macam mana? Tengok, lihat, dengar, cakap. Tengok, lihat, dengar, cakap. Itu untuk jenis lah. Tapi untuk orang biasa macam kita ni, macam saya lah, memang kena buat latihan matematik sampai champion. Macam main bola, ulang. Okay. Saya sebenarnya pun sama macam, tak tahu lah orang lain, tapi saya dulu pun lemah matematik. Tapi bila buat set everyday exercise matematik sejam, akhirnya saya jadi best student matematik. Dan saya masuk asrama penuh because of that. Dan di asrama penuh saya telah wakil negeri untuk matematik Olympiad seluruh Malaysia. So dia punya teknik dia senang ya, buat latihan. So saya apply semua subjek pada subjek dan semua termasuk programming untuk itu. Diulang-ulang saja. Kita bukan genius tapi diulang, jadi dia champion. Bola sepak ulang-ulang champion, driving champion, sama konsep. So matematik dan programming sama. So sebab tu saya akan bagi banyak hadiah untuk kamu exercise. Hari pertama saja pun saya dah disediakan 9 soalan untuk hari ini. Okay, di mana setiap soalan tu kamu kena buat video recording, desktop recording dengan explanation, enable webcam, hantar video tu ke YouTube dan bagi link kat sini. So Scott hantar ke Google Drive, bagi link kat sini. Okay, macam mana buat recording? Pakai tools yang saya pakai juga. Di sini ada bahagian tools. Dekat nombor 4 ni. Nombor 4 ni adalah yang saya guna untuk buat recording dah. Free saja. Cara guna dia boleh tanya Syekh Al-YouTubi ataupun Al-GPT.
Okay, kamu tanya dia macam mana buat desktop recording. Dah ada banyak contoh. Okay, so maknanya nanti kamu buat video dan buat exercise dan hantar dekat link saja ya dekat yoso.net. So kamu akan tengok hari pertama, hari kedua banyak. Jangan tangguh ya. Tangguh merana nanti kamu. Okey. Jadi seterusnya berkenaan dengan tools. Okey, berkenaan dengan tools. Ada orang baru request masuk grup ni. Kesian dia. Kita ke bulan dia tak sebab mana dia. Mana dia? Kat mana dia? Kat grup ni. Sekejap ada orang request join kelas. Pending request. Accept. Okey. Kemudian nanti kalau ada orang minta masuk tolong tekan ya. Saya tak perasan. Okey, di sini ada software tools yang kita gunakan sepanjang semester ni. Macam tadi saya dah terangkan kita gunakan untuk recording. Kita akan gunakan untuk hari ini saya akan gunakan dua ni untuk buat installation ni. Pertama compiler. Ini adalah compiler saya. C compiler, C and C++. Aduh. Tempat mana? Oh, saya tekan button. Okey, compiler lah senang. Compiler of C and C++. Yang berikutnya adalah tempat kita buat program dan compile adalah saya biasa IDE, Integrated Environment, adalah VS Code. VS Code ni adalah open source, free saja. Tapi sekarang ni program pakai ni lah. Jadi kita pun ikut trend yang biasa, kita pakai ni. Cuma agak susah sikit sebab kita install dua. Kita nak run C++ di dalam Visual Studio Code. Jadi kena buat installation dua-dua dan settingkan supaya boleh run VS Code ni untuk C programming language. So VS Code ini dia tempat buat programming. Sebarang language boleh, antaranya kalau Python, boleh C, boleh HTML dan sebagainya. Jadi kalau kita nak pakai C compiler kena setting kat sini. Itu agak susah sikit. Kalau nak pakai Python compiler ataupun interpreter kena masuk install situ. Jadi hari ini kita akan buat ini. Saya akan bagi 15 minit untuk buat ni. Mula-mula boleh terbalikkan. 1 dan 2 ni boleh disusun terbalik. Boleh juga compiler dulu baru VS Code dulu. Okey, oleh kerana beza lain orang lain dia punya kemampuan, saya rasa better sebab tak adil untuk orang yang cepat. Kamu tolong tengok video recording yang saya sediakan. Yang pertama, nombor 0. Dekat nombor 0 tu ada video installation dan configuration. Okey, jadi adil untuk orang yang cepat. Lain orang ada yang pakai gear 1, ada yang pakai gear 5. Kalau saya menunggu gear 1, kesian orang yang gear 5. Saya bagi 15 minit ya. Tengok dua-dua video ni. Okey. Sebenarnya sini ada setting dan configuration, tapi ada sedikit configuration tambahan saya terlepas hari itu. Bukan terlepas, maksudnya bila jumpa error baru kita tahu kena tambah lagi sedikit configuration. So ini sebenarnya continuation sepatutnya. Okey, so walaupun tak cantik, insya-Allah boleh bantu. Okey, saya bagi 15 minit sekarang. Sekarang 12.40, 15 minit maknanya 50 ya. 50. 21 ya. Lebih kurang 1 ya. Cuba ya cepat mungkin. Okey, yang baru sampai tolong enable webcam sepanjang kelas, kemudian register dekat yoso.net. Saya ada bagi link dekat WhatsApp, cara-cara dia sebagainya. Kemudian scan attendance, punch attendance dekat yoso.net. Selepas tu buat installation, gunakan dua video, berdasarkan dua video yang ada ni.
Okay, saya tunggu. Kalau ada masalah boleh tanya, insyaAllah. Siapa sangkut, jangan disimpan, diperam, terus buat. Kita nak settle hari ni juga compiler kita, programming. Tak ada lagi isu nak tak boleh run dah apa semua. Hari ni juga kena settle. Okay, dalam sistem saya ada 22 orang student. Tapi yang datang 18. Ada sangkut lagi ke? Dekat WhatsApp, number of student 21. Mana lagi pergi 3 orang hilang? 4 orang. Okay, semua yang ada webcam please. Sepatutnya sini ada 18 video muka ni. Tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baru masuk. Okay. Lagi. Itu muka siapa tu? Dia tunjuk, jangan tunjuk muka sendirilah. Tunjuk orang lain pula. Sendiri, jangan orang lain. Dua orang lagi video. 3 orang lah. Muka-muka tak ada. Okey. Lagi webcam. Ada masalah boleh tanya, insya-Allah. Janganlah bagi saya ingat muka kamu terbaring. Saya buat tengok muka terbaring. Siapa tu? Najman ya. Jangan baring Zaman. Nanti saya pun tertidur tengok kamu ni. Okey, nanti di ujung tu saya nak tengok siap tak siap. Itu based on that sebagai attendance. Jadi kalau ada masalah tu tanya. Baring lagi depan. Seronok baring ni. Okey, siapa yang dah siap installation, sementara tunggu kawan-kawan ni di rumah kita ni, boleh tengok lecture 1 tu. Sementara nanti saya akan terangkan sebelah sikit. Sebab ada yang dah siap pun. Okey, minta tolong siapa dah siap tolong angkat tangan. Pakai emoji lah, emoji tu apa? Kartun tu, gambar tangan kartun. Raise hand. Installation dah siap, angkat tangan.
Siapa tak ada enable webcam ni? Saya nak sebut nama ni. Muhammad Ahizat. Kamu berdua siapa sebelah tu? Tak ada webcam ya? Tak ada laptop ya? Okey, saya akan sebut nama nak pastikan ni attendance. Darwish Aidin ada tak? Angkat tangan dan Ada sir. cakap suara. Angkat tangan biasa. Ada sir. Ada, okey. Belum punch lagi ya? Belum sir. Tak lepas. Apa yang tak lepas? Nak masuk nak register ni. Dah register Permanent belum? ni, saya tak lepas. Dah register belum? Dah. Dah buat activation Lepas belum? nak login dia problem. Dah activation dulu ke belum? Activation belum sir. Pergi buat activation dulu dekat Gmail kamu. Okey. Saya terangkan banyak kali dalam message WhatsApp saya pun saya terangkan. Buat activation dulu. Okey, Muhammad Aiman mana? Muhammad Aiman ada tak? Kamu sama kes kot? Dah daftar belum? Dah daftar ni belum activate kot. Pergi ke Gmail, tekan link. Tengok macam mana WhatsApp saya. Asmawi ada? Saya. Mana? Angkat tangan dan suara. Ya. Tangan biasa, tangan bukan. Saya. Okey, ada. Daniel Kalis. Kalau tak ada. Ada. Angkat tangan, Saya. angkat tangan. Saya tak ada. Tangan muka kamu tak nampak. Okey. Fikri Adli. Suara tak ada. Mana suara ni? Ada sir, sini sir. Ada wujud. Okey. Muhammad Habib Irfan.
Hai. Kalau tak ada, saya tolak attendance ni. Ada. Mana pergi? Ada. Kau pergi mana ni? Ada. Pergi mana, Amir? Di mana? Kami mana? Tak ada webcam. Saya anggap yang tak ada webcam, saya tak ada dalam kelas saya. Okey, tolak enable lah. Ini Habib ni bin Mukhtar ya? Ada Habib juga di belakang. Ya. Ada kan? Ada, Mukhtar. Kenapa tak betulkan? Samakan dengan ni apa portal. Tak apalah. Haizat Fahrin. Saya. Hakimi. Hakimi tak wujud. Okey, tolak attendance. Merah. Samir. Mana Samir? Saya. Oh, ada. Saya. Okey. Oh, kedah. Tara. Okey, Zaki. Zaki wujud tak? Ada. Mana Zaki? Angkat tangan. Okey. Naufal. Tak ada. Okey, tolak. Okey, Nur Akil. Ada. Mana? Nur Akil mana? Okey. Saya sini. Nur Anis Insyira. Okey, ada. Saya. Nur Darwisha. Saya. Okey. Rain Adam Pau. Bin Aiman Pau. Mana Pau? Pau ni apa dia, nama keturunan ni? Nama apa ni? Keturunan ni? Keturunan. Okey. Saya tak dengar. Sir. Okey. Okey, Sir. Okey. Settle. Terima kasih. Sir. Ya saya. Saya Novel ada, sir. Mic saya tadi tak function. Apa yang tak function? Mic ya? Mikrofon tadi. Saya tukar mic dah. Okey, bagus. Terima kasih. Terima kasih, sir. Hakimi wujud tak? Ada, sir. Mana Hakimi? Ada tak nampak? Ada. Okey. Terima kasih. Siapa ni? Aiman Saleh ada? Muammar? Tak ada juga? Aidin? Ada, okey. Rasa ada. Tapi sebab dia kata pergi rasa mandi. Okey, begini. Saya nak tunggu semua mungkin lambat. Jadi saya cadangkan untuk yang dah cepat dah siap, tolong tengok lecture saya yang pertama ni. Nanti saya akan terangkan lagi dalam 1.5 sebab saya tengok ini ada yang baru sampai. Ini dah menunggu di merana nanti. Kalau saya jalan lagi dia menangis. So tolong tengok dulu yang pertama ni, video ni. Nanti saya akan terangkan semula. Boleh tutup mic tak? Boleh tutup mic. Kau buka mic ke tutup mic?
Saya saya. Saya. Itu benar. Sir. Ya, saya. Sir. Bukan. Itu. Sir mana? Ya, saya. Tuan, sir. Ya. Saya kongsi kamera dengan kawan saya boleh, sir? Kenapa? Handphone lagging. Terlampau panas. Kau pakai handphone tak pakai komputer? Saya tak ada laptop, sir. Waduh, pinjam ke kawan kamu punya? Saya dah cakap tadi masuk ke ni kena pinjam ke. Pinjam sekejap. Nak settle ni juga. Nanti kalau kita settlekan compiler masalah hari ni. Pinjam. Okey. Saya kongsi dengan Dennis Tak. Saya nak sendiri. Pinjam yang lain. sendiri. Kalau tak boleh pinjam. Ada laptop lain. Ya.
Nak buka pakai itu. Nak kena itu. Ada tim.
Siapa yang dah siap isolation, tolong angkat tangan ya. Tangan apa? Emoji. Raise your hand. Emoji hand. Kartun. Apa tangan kartun. Takkan seorang je. Mama Aizat seorang yang angkat tangan ni. Lain macam mana? Takkan tak siap lagi ni. Darwish dah siap belum? Darwish. Belum sir. Betul. Tunggu. Kita tunggu kawan-kawan dah. Hopefully 10.20. Saya bagi masa lagi 10 minit lagi ni. Semua dah ready lah, insyaAllah. Sebab ada student yang datang lambat tadi ni. Yang lain ni contohnya yang datang awal tadi, takkan tak siap lagi ni. Angkat tangan please, yang dah siap. Emoji. Raise your hand. Emoji hand.
Okey. Dah extra 5 minit. Okey. Angkat tangan semua yang dah siap. Emoji. Okey, 1 2. Coding je tak siap Kau tak apa. Yang penting setting 2 video. 3 4. Lagi. Takkan saya bagi masa lebih ni. Tak rasa juga. Ya Allah. Yang lain macam mana? Please angkat tangan video. Emoji. Bukan tangan biasa. Emoji saja. Saya nak kira emoji tu. Yalah, tak apalah. Saya tak boleh tunggu lah kalau macam itu. Saya turunkan je ya. Bismillah. Ini kalau saya tunggu tak habis ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baru kita nak mula ni. Okey, siapa yang dah install, dah berjaya, kamu closekan VS Code sekejap. Close. Tutup VS Code. Okey, yang pertama tolong buka CMD kamu. Command prompt. Okey, contohnya saya terbuka macam ni. Mana-manalah dasar. Buka aja kamu pergi biarkan dekat situ. Sekarang ni kita akan start buat folder baru menggunakan Windows Command. Command yang saya pakai adalah Mac Directory mkdir. Nama file saya namakan kamu L04. Okey. Kemudian enter. So this is command for hidup. Sekejap. Okay. This is command for ini mkdir. Mkdir tu command to create new directory. So mkdir. This is a new folder. New folder name. Dia tak boleh ada jarak lah. So kalau kita nak buat folder baru, kita gunakan command mkdir. Ini nama folder. Kemudian kita enter. Kalau kita enter, maknanya folder tu dah wujud. Sekarang ni next kita nak masuk ke folder tu menggunakan command cd, change directory. Nama folder L04 tadi. Okay, enter. So kalau kamu enter dia, kamu dah masuk ke folder yang baru. Okay. So command untuk create folder baru mkdir. Command untuk masuk ke folder baru yang dari create tadi adalah cd change directory. So mkdir stand for Mac Directory. cd change directory. Directory stand actually refer to folder lah, folder baru. Kalau kita pakai Windows punya command, kita tak pakai Windows command, kita pakai less. Ini pun dah saya dah create tadi L04. Kalau kita nak buat L06, macam itulah L06, sama command dia. Macam itu. Seolah-olah kita buat command di situ tadilah L06. Okey. Tadi kita dah create command tu dah masuk ke sini L04. CD maknanya saya masuk ke sini. Dah masuk ke folder. Okey. CD masuk ke folder CD L04 tadi, command yang berikut ni. Ini CD masuk ke sini. Itu maksudnya saya dah berada dalam folder situ tu.
Sini. Saya dah masuk ke L04. So saya akan buat program dalam folder ni. Okay, macam mana nak buka folder VS Code di folder ini? Ikut saya. Kalau dah masuk ni, guna command COD code. Kemudian ada jarak space followed by dot titik. This is command for open VS Code in the current folder, the current directory. Dot punya sekat folder di sini. Enter. Okay, you're supposed to get VS Code directly to the folder, the new folder. Enter to the new folder. Okay. Kemudian saya akan stop. Okay, saya dah masuk folder tu. Kalau saya tengok gerak-gerakan mouse ni, kamu akan dapati kalau mouse duduk tempat lain dia tak nampak lah. Pergerakan mouse sampai dekat line yang 04 ni dia ada satu macam button lah. Dia ada plus. Ini untuk file baru. Di sini untuk folder subfolder baru atau directory baru di sini di dalam L04. Okay, contohnya kalau saya buat file baru. Okay, kemudian saya bagi nama Assalamualaikum .py Python C. Okay, kalau C++ CPP, kalau C.C. Enter. Maka telah wujud satu folder baru, file baru. Nama dia salam.c. Kalau saya tengok pun di sini dah ada file dalam salam.c. Kalau saya tengok command line di sini dir, dia akan listkan file baru tu, salam. Okay, so lepas ni saya akan pakai command lah untuk folder baru, masuk folder baru, kemudian nak tengok senarai file dalam tu, pakai command dir. Mana dia? Dir. Dir stand for list of folder dan juga file dalam tu. Okay, cuba tutup VS Code. Macam mana masuk semula ke VS Code? Kamu type sajalah COD titik. Maka dia akan buka di folder yang current. Kebetulannya dalam tu dah ada satu file tadi. Nama file kita salam.c. Okey, jadi nak buat file baru semua pakai tu je lah sini. Yang penting titik C sebab kamu belajar C bukan C++. Bukan Python. Kalau Python.py, kalau C++ CPP. Kalau C.C. Nama file ni tak kisah apa pun, tapi jangan ada jarak lah. Jangan guna singgung, campur, tolak sebagainya. Okey. Bagi nama yang huruf biasa. Okey. Kalau nak buat file baru tu ataupun file baru menggunakan command saja. Sebab di sini ada kalau nak buat file baru dia ada Ctrl N. Nampak tak Ctrl N? Serentak dengan okey kan? Selepas buka file baru kalau nak save kamu buat macam mana? Pergi ke bawah ni. Dia ada save Ctrl S. Saya kenapa saya tunjuk ni sebab lepas ni saya akan pakai dia saja. Ctrl S. Kalau nak buat file baru Ctrl N, Ctrl S, save. Okey. Jadi apa ya? Ctrl N dan Ctrl N dan Ctrl S. Okey. Okey, cuba kita try. Ctrl N buat ni file baru. Ctrl S untuk save. Okey, bagi nama dulu. Katakan salam2.c. Enter. So akan wujud file kedua salam2.c. Cuba buat file baru Ctrl N, Ctrl S, bagi nama salam3.c. So 3 file dah wujud. Buat file baru Ctrl N, Ctrl S, salam4.c. So ada 4 file. Dan seterusnya Ctrl N, Ctrl S,
bagi nama salam5.c. Itu saja konsep dia buat fail baru, Ctrl N Ctrl S. Boleh ikut ke? You follow me? Okey ke? Okey tak okey? Ikutlah sebab nanti saya minta kamu sebelum balik buktikan ada. Kalau tak ada, mana kamu tak dalam kelas ni. Ni saya padam ni untuk buat simplifykan. Okey? Ctrl N Ctrl C. Ctrl S. Okey, kemudian barulah kita akan mulakan buat program. Okey, ini saya boleh tutup list of file ni, saya tekan ini. Kalau tengok balik sini saja. Okey, tekan-tekan ni dia akan senarai. Okey ya. Kalau yang cara yang jahat, Ctrl B. Ctrl B, Ctrl B. Bicara jahat, cara hackers. Lepas ni saya akan pakai Ctrl semua. Ctrl L, Ctrl S. Okey, Ctrl B, Ctrl ni, Ctrl B. Nanti dalam kelas saya akan suruh gunting mouse sama. Jangan tunjuk mouse. Jadi hackers lah korang real programmer. Okey. Kita akan minimalkan penggunaan mouse. Saya tak gunting lah insya-Allah. Okey, pertama sekali kita akan mula buat program yang paling minima dalam C. Normally I call it as the minimum code of the minimum code structure of C. The minimum code. Minimum dia paling kod yang paling minima untuk bentuk satu structure of C. Ini dia paling minimum. Mula-mula int followed by main followed by open and close rounded bracket, then enter open and close curly bracket, and then within curly bracket we need to write return integer 0, then followed by semicolon. This is we call it minimum code of C structure. Paling sedikit. In which when you compile it, suppose no error and no warning. Kalau kita compile ni sebab tu tak ada error, tak ada warning. Sebab ini adalah bentuk yang betul untuk C, tapi yang paling minimum. Okey, sekarang untuk save dia tadi buat apa? Apa command tadi? Ctrl S. Kalau tak percaya kita tengok balik. Nak save ni Ctrl S. Okey, Ctrl S. Kalau kita nak tahu file kita dah save tak save, dia bulat. Kalau dia tak belum save, dia bulat. Jadi biasanya saya Ctrl S, dia hilanglah bulat tu. Okey. Selesai dah minimum. Okey, selepas tu kita boleh run. Cara nak run dia, bawa cursor atau mouse kita sekitar tanda apa ni? Tanda panah ni. Cari yang Ctrl Alt N. Run code. Dan tekan je lah. Okey, sebetulnya ini tak ada error, tapi tak ada output. Kita ada warning, tak ada error. Saya kena sabar guna komputer. Slow sangat. Okey, ini dia tengah compile dan run. Nanti saya terangkan compile dan run kemudian. Tapi basically dia tengah execute dan run. Okey. Ini command yang pertama untuk compile, tak ada error, baru dia boleh run. Kali ini run. Okey, jadi kita tekan je ni. Dia akan run dulu sekali command ini, iaitu compile. Kalau tak ada error baru dia run. Itu maksudnya combine kan, gunakan tanda seru. Ataupun selepas ni saya akan pakai command Ctrl Alt N untuk run. Okey, saya tak tekan di sini lagi. Saya akan minimalkan tekan sini hanya untuk demo saja, tapi lepas ni saya run pakai command ni. Ctrl Alt N hafalkan dia. Ctrl N new file, Ctrl S to save file, no run, Ctrl Alt N. Hafal tiga-tiga tu command. Dah banyak kan hafal tadi CD tadi semua. Okey. Semua kat kepala dah. Okey, siapa yang ada error masalah? Compile yang run, tekan ni. Siapa dapat error angkat tangan? Ada error tak? Ada. Contoh error ni, kalau saya buat yang error.
Okey. Kalau tengok pun dia ada warning bagi tahu kalau error. Tengok tak garis. Ini maknanya ada error. Tapi tak apa, kita save dan kita run Ctrl S. Ctrl N tu run. Kita akan tengok apa error ni. Dia kata ini error brother. Awak ni lagu mana ni? Tengok ni ada error dia kata. Dia expect ada semicolon. Tapi dia mau lupa sebelum kamu tutup ini, kamu terlupa di sini. Ini tutup dia ni. Kamu terlupa sepatutnya di sini ada semicolon dia kata. Okey. Itu mana error. Jadi kita tanda, kita letak je semicolon tu, dia tak ada error. Ctrl S dan Ctrl N dia run. No warning, no error. Okey, jalan ya. Selesai. So itulah mazhab pertama, minimum dia. Lepas pada tu kamu akan dapati di antara dua bracket ini, open dan close bracket ini, akan ada ribu-ribu line nanti yang kamu akan buat. Bahkan kadang-kadang sampai 10,000 saya pernah buat. 10,000 kode sampai malam. Okey. So sabar. Okey, kita akan apa nama? Maksud saya di antara sini kita akan tengok banyak semicolon ni, macam semicolon macam-macam nanti kamu sabar. Okey, tapi basically inilah paling minimum. Jadi biasanya saya akan soal student start dengan minimal. Okey, ini mazhab satu. Mazhab kedua saya pakai sedikit berbeza. Saya buat file baru ya. Saya salam mazhab kedua. Okey ke? Nampak skrin saya? Ke perlu besar lagi? Cukup besar tak? Suara lah sikit saya. Mana kita nak tahu apa ni. Kuat, cukup besar tak? Ada orang kan ni? Cukup ya? Kau saya nak besarkan lagi, saya takut. Okey, mazhab kedua yang paling yang ini mari kita cerita tentang minimum. Perkataan INT itu diganti dengan void. Yang lain hampir sama main. Okey, kosong saja, tak payah return. Cukup. So mazhab kedua ni kalau saya compile dan run sama juga, tak ada error, tak ada warning. Okey. Tak ada error, tak ada warning. Sini pun sama, kalau saya compile dan run tak ada error dan tak ada warning. Sebab inilah minima yang struktur yang betul. Okey. Cuba kita tengok ada details dia. Apa beza, apa persamaan. Pertama sekali, setiap si function dua-dua tu minimum mesti ada kepala. Biasanya macam mana nak buat kepala? Inilah. Ini kepala, kita panggil kepala, head of main function. Okey, kemudian sini adalah body dia. Sama, ada head, ada body. Satu. So this is we call it head of main function. Okay, body of main function, head and body. Sama dua-dua. Sini pun sama, sini pun sama. Okay, dekat kepala mesti ada perkataan main. Saya buat warna biru, M-A-I-N sama. Open and close rounded bracket, bulat. Cuma bezanya kalau mazhab ni hanya INT dengan void saja. INT maknanya integer, di sini tak ada apa-apa. Jadi bila perkataan sini integer, dalam body dia sebelum tutup ini mesti ada integer. Ini integer kosong. Integer mana mesti sama matching. Okey, nanti kita tengok detail ni bila kita cover function topic function second last. Okey. So dekat badan ini sama. Kalau integer mesti return integer. Kalau void kosongkan, tak ada apa-apa sini. Kenapa saya buat dua ni? Sebab setengah-setengah reference buku kamu dia pakai yang ini, setengah-setengah pakai yang ini. Jadi saya tunjuk awal-awal dan ada soalan dalam kuis nanti. Kalau saya minta minimum, kamu bagi yang dua ini dua mazhab ni dua betul. Okay. So ini minimum cost.
opsi. Cuma seterusnya, kenapa kalau dalam Windows yang ini okey, boleh pakai void. Macam sekarang kan, boleh pakai void. Tapi kalau Linux, dia kena pakai INT. Okay, kalau Linux ni. Jadi saya post kamu pakai INT mazhab inilah untuk semua projek-projek kita akan datang. Okey, so saya tutup yang mazhab kedua ya. Kita akan concentrate mazhab pertama. Ini minimum minimum mana dah siap program minimum kita, tak ada error. Sebab kalau saya tunjuk tadi, kalau saya tertinggal ke semicolon ini ada error. Minimum pun ada error, maknanya salah. So ini minimum, jangan ada error. Kalau nak buat projek, nak buat program, start dengan ini dulu minimum. Kalau saya tanya start minimum, start dengan ini. Okey. Selesai. Okey, yang berikutnya saya akan cuba untuk display nama saya dekat skrin. Kalau ini skrin saya akan tulis nama Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak keluar dekat skrin, berita saya macam ni. So command yang kita akan pakai adalah function print F followed by rounded bracket. Within rounded bracket we have to put double quote. Okay, dan mesti berakhir dengan ended by semicolon. Mesti, sebab setiap ni semicolon, sini kan tengok semicolon. Okay, mana kita panggil statement tu di ujung dia punya semicolon. So apa dia semicolon? Ini semi. Kalau yang colon dia penuh macam ni. Ni separuh, ini penuh. Itu namanya colon. So semi separuh. Semicolon. Orang Kelantan kolom. Selalu sebut kolom. Sebenarnya kolon, semicolon. So mesti berakhir dengan semicolon. Okey, barulah kita letakkan di sini Assalamualaikum WBT. Kemudian save. Ctrl S dan run. Before that, printf ini dia tak difahami dalam program ini sebab definition dia ada dalam satu file. Library, dalam library ni. So kena include library, gunakan command include. Ambil library tu, di sini letak nama library dia stdio.header file. Ini file lah, satu file ada dalam standard library dia. Kita tengah panggil tak sini. Kenapa? Sebab definition of printf ini ada di sini. Definition of printf function ada dalam file stdio. Jadi kita include dulu baru dia faham. Itu maksud. Jadi arahannya adalah hash include. Okey, kita save Ctrl S dan kita run. Bismillah. Sepatutnya keluarlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Kita dah keluarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama di antara dua ni. Sebiji. Okey. Masuk. Berjaya. Okey, sekarang ni saya pula nak tambahkan lagi satu file. Sorry, printf. Saya nak display lagi. Welcome to C and C++ programming class. Okey. Ctrl S dan itu save. Ctrl atau N to run. Kita akan dapati dia keluar output. Oh, tertinggal F dia. Saya pakai banyak programming language ya. Kalau Python tak ada F. Jadi saya pun selalu terbawa-bawa masa banyak berbeza language. Saya main programming dekat 8 language programming. Okay. So macam-macam printf ada. Jadi okey, save dan run. Sorry. Okey, itulah. Saya dah run. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang pelik dia, saya clearkan dulu, saya ulang balik run tu. Okey. Kenapa dia tak sama line tu? Kenapa dia sebaris pula? Padahal dia line baru. Okey, cuba tengok sini. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini okey. Print yang pertama. Tapi yang welcome ni, yang ini bersambung pula dengan di atas. Okey, by default dia memang sambung. Jadi untuk kita dia turun kepada yang bawah, di ujung sini /n new line. Ini maknanya escape sequence new line. Buat line baru. Ctrl S dan Ctrl N kita akan dapat baru. Okey. Kita teruskan lagi. Print F. Senangnya programming ni seronok lah. Tak apalah. Okey. Save dan run. Dia bersambung lagi. Jadi kita kena tambahkan /n. Di mana tambah sebenarnya mana-mana boleh dia ada double quote. Saya tambah sini boleh /n. Okey. Di mana-mana pun yang kita nak. Okey, jadi dia akan buat new line. Okey. So dah 3 line. Kalau saya buat /n di sini, apa jadi? Banyak kali pula. So dia akan turun 3 line, 4 line. Okey. Well comel. New line, 4 line. Okey. Sebenarnya bukan /n saja, /t pun boleh. Contohnya saya buat sini /assalamu. Saya /t, dia akan tabkan 6 space jarak ni. Okey, dia ada jarak. Kalau saya buat /a, dia akan bunyi. Tak tahu lah bunyi dengar tak. /s dan alert. Sepatutnya lah. Ya Allah. Tak dengar Betul saya dah stop dia punya bunyi. Okey. So alert. Dan maknanya yang ini slash ni kalau kita follow by n untuk new line, /by a dia ada bunyi tab. Kalau 2 kali tab. Kalau /t dia tab dan seterusnya ada beberapa slash dalam nota saya ada. Okey. Kita akan pakai n dan t mungkin. Banyak dalam a tak payahlah. Okey. Di mana letak tu? Di sini di antara dua kod ini kita boleh untuk manipulate dia punya betul. Nama dia escape sequence. Turutan escape sequence. Sepatutnya dia betul bersambung tadi. Kita escape dari situ, kita buat /n new line /t. Okey. Selesai. So saya ulang lagi. Sebelum saya gunakan file ini, function ini saya kena ambil dulu library letak di atas. Kenapa? Okey, satu poin yang penting dalam programming ini akan execute dari atas ke bawah berurutan. Dari atas ke bawah. Maksudnya kalian satu dulu, dia ambil library ni, dia include nama file ni bukan beribu-ribu yang lain ni. Dia ambil ribu line, dia paste kat sini. Copy dan paste kat situ. Include. Kemudian kenapa? Sebab saya print f nak guna. Jadi anti-finishing dekat sini. Kalau tak letak ini jadi ada warning ataupun error. Kalau compile ini dia baik sikit, dia warning saja. Contohnya saya buat update. Dan saya run, dia akan bagi warning. Dia kata brother print f tu tak ada definition. Tak compatible. Print f ni. Dia bagi warning saja. Ini baiklah kalau yang compile lain jahat. Jadi kalau kamu nak pakai ni, dia kata apa solution dia? Dia bagi tahu include lain ni brother. Okey, iyalah. Kita include dari sini. Okey, baru dia faham apa tu print f. Begitulah library lain kita akan tengok. Matematik nanti kita akan tengok ada satu library lain maths. Semua include. Nama dia math.h dan sebagainya. Okey. Ini untuk library ada function banyak. So sebelum guna function tu kena gunakan di sini. Contohlah saya akan display tapi nanti kamu boleh pula sebab beberapa variable. Okey. Sorry. Saya nak pada di atas. Itu saja cukup. Okey. Buat masa ini. Ini adalah minimum C yang kita dah ada output. So print f ni adalah function yang definitionnya ada dalam library file. Jadi kena include dulu. Sebab turutannya dari atas ke bawah, include dulu baru boleh guna ni. Jadi ini disebut sebagai C++
Simbol ini adalah preprocessor directive. Arahan pemproses sebelum digunakan di bawah-bawah ni, arahan dia adalah tolong includekan STDIO file ni sebab saya akan menggunakan printf di bawah ini. Preprocessor directive proses. Nanti kita akan tengok preprocessor lain di sini, contohnya Pi. Saya nak guna Pi 3.14. Okey, ini preprocessor directive define. Ada banyak lagi kita jumpa sabar. Yang akan digunakan Pi di bawah dalam formula katakan. Okey. Buat masa ni satu saja preprocessor directive, iaitu include. Cukup. Okey, satu. Yang ke berikutnya, kadang-kadang programmer ni dia nak buat catatan. Kebetulan ini pendek saja. Tapi kalau kita programmer dah buat ribu-ribu line, saya pergi makan, saya boleh lupa dah apa sifat. Jadi kita catat sikit. Cara nak catat dia ada dua cara. Satu, ini sebut sebagai multiple comment, multiple catatan. Biasanya saya letak di atas sekali. Dia dipasangkan slash star dengan star slash untuk komen. Jadi kalau kita tulis pun dia tak dikira dalam program, tapi catatan saya itu tajuk untuk apa, papar nama papar nama sebagainya ya. Kemudian programmer name Yusuf Kadasi. Jadi kita boleh buat karangan situ. Date bla 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 ya. Jadi maksudnya multiple. Ini multiple comment. Jadi block of comment namanya. Panggil block of comment. Slash star close by star slash. Boleh letak di mana-mana boleh. Ini boleh letak di mana-mana boleh. Dia letak di bawah sendiri. Boleh juga. Tapi tak macam tak logik. Kamu save dan run dia tak kira dalam program. Kalau kamu compile tak ada error sebab hanya catatan programmer saja. Okey, dia boleh run. Tapi tak ada apa-apa kesan. Bahkan ini boleh letak dalam body of function method ni. Tak sini. Boleh. Di mana-mana boleh sini. Okey. Kalau compile dan run dia tak ada error. Okey, tak ada masalah apa-apa. Okey, maksudnya ini adalah komen yang cara yang pertama. Saya naikkan ke atas ya. Okey. Satu lagi cara komen kita adalah menggunakan slash 2 kali ke kanan. Tapi ini satu line saja. Guano demo. Cukup masa dah. Okey. Itu satu line ya. Boleh juga. Contohnya lah saya ni kan baru belajar, saya catat sini. Ini untuk ambil file stdio.h dan letak di sini untuk digunakan oleh printf function. Untuk menggunakan printf function di bawah untuk menggunakan okey. Contohlah dan seterusnya. So ada dua cara komen, block of comment, multiple line ataupun satu-satu. Boleh buat begitu. Di mana-mana pun boleh. Yang penting jangan dekat dalam bracket inilah. Bracket tak boleh. Sini body dia boleh. Di mana-mana pun boleh. Atas bawah boleh. So comment dia. Okey. Saya rasa cukup lah ya untuk hari ini. Dah masa pun dah cukup. Cuma saya minta tunjuk saya lah sebelum balik. Okey, before that saya sediakan hadiah untuk kamu. Latihan. Pergi ke bahagian exercise. Ini siapa ni? Dia lepas 5 minit dia tak guna, dia putus macam bank lah peluang dia. Exercise. So di sini soalan pertama, buat mazhab, dua mazhab minimum C program. Ini saya tunjuk satu mazhab aja, tolong buat dua dan satu video. Okey. Ya Allah, seluruhnya dibuat minimum value structure of C program. Yang kalau kita compile zero error, zero warning. Okey. Satu.
buat video saja recording dan submit nanti jawapan kamu di sini untuk video YouTube video, link dia, dan juga upload ke source code dekat yang sourcecode.c. Dan seterusnya buah-buah ini hanya type semula saja ya, type semula dan run, compile dan run. Okey, slow komputer saya sikit. Ni kamu type semula saja ya. Slownya. Okey, kamu type saja dan run. Apa tengok apa jadi? Okey, sampailah yang ke-8. Ke-8 pun kamu type saja. Nanti 9 kena ubah sedikit. Ke-8 ni soalan dia kira luas bulatan, di mana user dia akan minta user masukkan nama size untuk radius. Okey, kalau tengok luas bulatan dia okey. Boleh lagi tak? Okey. Ini sebenarnya kira luas bulatan. Kalau kita ada bulatan macam ini, dia hanya perlu minta radius. Jadi dia akan minta user, dia kata masukkan radius. Jadi dekat monitor kita nanti, kalau ni monitor saya tu, dia akan tu dalam perkataan tu masukkan nilai jejari dot. Jadi scanf tu dia minta nilai jejari tu kamu enter pakai keyboard. So scanf di sini lawan kepada printf. Saya tak terangkan lagi sebab tak belajar ni. Tapi kalau dia pakai scanf ni, dia akan minta. So jangan terkejut, dia berhenti. So masukkan dulu nilai. Katakan enter 2.0. Dia enter je, dia akan kira guna formula ni. Pi yang tadi dia ambil di sini 3.14 kali dengan jejari 2.0 kali dengan jejari 2.0, jawapannya sama dengan 12.56 mungkin. Okay. Kemudian dia akan display semula luas dan juga jejari. Ini luas yang kita kira tadi, dan ini jejari yang dia akan display saja. Kamu type saja semula. Yang penting bila scanf masukkan nilai. So kalau kamu jumpa perkataan scanf ni, kamu jangan bila run, dia akan berhenti sekejap blinking. Okey, so masukkan nilai itu. Ikut saja. Itu luas bulatan. Soalan 8. Soalan 9, kamu hanya kalau tadi A formula A pi r square. Kalau circumference luas bulatan 2 pi r. Kamu ubah saja formula ni nanti. Cuba. Okey. Dan run dan tengok. Buat video yang ke-9 ni lah. Okey. Itu sajalah, hari ini tak sempat masa cemburui. Tak apalah, tak payah tunjuk saya. Nanti kamu boleh buat di rumah. Okey, so far okey. Macam okey kan? Okey tak okey? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Di sini saya dah tunjukkan ada komen ya. Sini ada dah terangkan tadi, ada define. Ini dua-dua ada hash ni, semua adalah arahan pemproses sebelum pakai di bawah. Dia ambil dua library. Ini dia definekan constant. Ini declare variable, dia belum masuk lagi, nanti akan terangkan. Variable ni maknanya kalau kita formula 2mx campur c ni, kalau siapa ingat SPM ni, ini kan ini bila berubah x berubah y kan, so x berubah y berubah, yang ni kekal constant. Di sini c, ini kecurunan m kan. Jadi dia ni contoh formula lah. Contoh kalau pi r square, kalau cari luas a pi r square, dalam kes ini pi saya, r ni saya pakai perkataan jejari. Dia minta dari user pakai scanf. Jadi bila masuk dalam formula ini, dapatlah luas dia A. Ini hanya display saja printf. Cuma sebab kita belum belajar lagi variable, apa ni persen-persen ni kamu type sajalah. Okey, sebiji.
Jadi kalau saya suruh cari luas circumference, ubah saya sini. Kena tukarkan sini jadi ukur lilin. Ini jadi ukur lilin. Ini pun boleh tukar 2 pi r. Jadi kena kali 2 buang 1. Dapatlah dia luas dia. So remember, scan F ni kamu kena enter value menggunakan keyboard. Tekanlah. Tekan keyboard kamu nombor 2 ke 2.0 ke sebagainya. Okey. Itu saja untuk hari ini. Kerana tak sempat, minta maaf lah ya, saya tak boleh tengok kamu punya kerja. Assuming kamu dah boleh install. Kalau ada masalah boleh tanya saya, insyaAllah. Okey, sebelum tutup ada soalan terakhir. Ada angkat tangannya. Ada soalan? Tak ada? Okey, next kelas kita hari apa? Isnin. Hari apa kelas? Next kelas kamu hari apa? Hari apa? Senin. Okey, pukul berapa? 8 sir. Alhamdulillah, seronoknya pukul 8. Kau pukul 8. Itu yang 8 sir. paling saya suka tu. Saya pukul 8 sir. Sebab Nabi doakan keberkatan pagi-pagi untuk umat ini. Okey, jadi untuk next class pada hari ini saya nak tengok dia punya exercise ni. Kemudian insya-Allah saya akan ganti pada Isnin yang hari itu kena qada lah ya. Tak boleh jamak qasar, kita kena qada. Jadi kau tidak tertinggal sih. Mungkin ada kemungkinan besar hari Selasa malam pukul 8 hingga 10 ke 9 hingga 11 kan. Okey. Jadi Isnin tu kelas macam biasa, tapi Selasa malam tu mungkin ganti ya. Tengoklah, saya nak tanya kelas lain juga sebab saya nak combine-kan ya. Okey. Minta maaf banyak-banyak kalau saya berkasar bahasa ke ataupun saya force kamu ya. Minta maaf, memang saya akan force tengok video sebagainya supaya student saya ada the best insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia boleh live lah? Boleh. Okey, start recording. Kemudian apa lagi, stop recording.